Okey, kita nak sebut ahli hadis tu yang mufawwidah tu, pegangan yang tafwid, menyerahkan makna pada Allah. Dalam isu mutasyabihat ni suatu nas daripada Al-Quran ataupun hadis yang mana kalau kita berjalan atas makna zahir, dia akan nampak Allah sama dengan makhluk. Allah datang, Allah memunculkan diri, Allah duduk, Allah turun, sama macam makhluk. So ia dimasukkan dalam isu mutasyabihat. So mufawwidah adalah mereka kata kita tak bahas, kita beriman, kita serahkan makna pada Allah Ta'ala. Ini pegangan Asy'ariyah tu sendiri. Sebab kita buka kitab-kitab Asy'ariyah, dia ada dua jalan. Maslakan. Jalan macam mana tu dua tu? Memang apa ni, kalau kita bahkan Imam Al-Bahaqi pun dah sebut dah. Dua ni memang apa ni sudah ada di zaman salafus soleh tu sudah ada. Walaupun di zaman salafus soleh itu kebanyakannya mereka dua jalan itu ialah metod tafwid, manhaj tafwid, maknanya menyerahkan maknanya kepada Allah Taala, dan satu lagi takwil yang bersesuaian dengan laras bahasa Arab. Maknanya kalau tak sesuai dengan laras bahasa Arab, tak sesuai dengan kanun balaghah, tolaklah. Bukannya semua takwil kita terima macam Jahmiyah, Mu'tazilah, tak. Suka-suka hati tak. Dia ada manhaj dia. Sebab Al-Quran, hadis itu dalam bahasa Arab. Bahkan Nabi itu ialah afsah al-Arab, orang Arab yang paling fasih. Sudah tentu dia tak lari daripada kanun balaghah dalam hadis-hadis baginda. Jadi kita tengok sesuai tak takwil itu dengan laras tata bahasa Arab. Kalau sesuai, terima. Cuma takwil itu dia taklah menjadi itulah satu-satunya makna sampai jadi muhkam, tak. Dia tetap mutasyabihat. Walaupun kita takwil, tetap mutasyabihat. Maknanya takwil itu ialah jalan keluar untuk kita lari daripada tasbih dan tajsim tadi. Tapi itu bukanlah kita yakini itulah murad sebenar Allah dan Rasulnya. Bukan qat'i, bukan putus. Bukan qat'i, bukan. Okey. Jadi ini dua manhaj al-Asy'ariyah, iaitu manhaj tafwid, itu yang asas, dan yang kedua ialah manhaj takwil apabila perlu. Maknanya kita khawatir nanti orang akan menjisimkan Allah Ta'ala, maka kena takwil lah. Baik, kita nak ke arah penutup ni, Doktor. Isu sekarang tentang RUU Mufti Wilayah yang mentakrifkan ahli sunnah wal jamaah itu adalah Asy'ariyah, ataupun kita kata akidah yang bersumberkan dengan pegangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. So sekarang kita kata yang kita bahas adalah Hanabilah tu sendiri, ahli hadis tu sendiri, Asariyah tu sendiri, Salafus Soleh tu sendiri. Tak, kita tak masuk kan. Cuma yang mereka claim lah Salafiyah tu yang mereka claim. Sebab Asy'ariyah pun Salafiyah juga. Semua Salafiyah. Okey. Baik, tiga ni kita masuk tiga ni. Mereka kata kita kata mereka ni adalah sebahagiannya adalah mufawwidah yang tafwid, dan tafwid, kaedah tafwid itu sendiri menyerahkan makna pada Allah diterima oleh Asy'ariyah. So kerajaan pada era sekarang ni dia menjalankan dasar inklusif, nak merangkul semua ke dalam suatu dasar yang dibawa. Adakah perlu takrif Asy'ariyah dan Maturidiyah tu ditambah satu lagi? Takrif ahli sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ahli hadis. Perlu tambah ke, ataupun Asy'ariyah Maturidiyah tu dah memasukkan ataupun telah menjalankan dasar inklusif tu sendiri? Ini soalan cepu mas. Ini soalan cepu mas ni memang soalan terakhir kita bagi cepu mas. Yalah, bila nak dimasukkan dalam enactment ataupun dasar Mufti RUU, Mufti Wilayah, itu termasuk dalam taknin untuk mengundang-undangkan dia. Jadi nak mengundang-undangkan mesti sesuatu yang jelas. Tak ada kesamar. Dia tak boleh samar ni ada lagi pecah-pecahan ni. Jadi kalau Asy'ariyah, Maturidiyah tak ada pecahan dah. Tak ada. Tapi kalau dia nak masukkan ahli hadis ada pecahan lagi. Yang saya sebut tadi, ada hasyawiyahnya, ada mufawwidahnya, ada yang manhaj tak clear. Yang hasyawiyah ni sebenarnya manhaj dia blur, dia tak clear sebab dia tak gunakan dalil akli tadi. Dia hanya gunakan riwayat nas, tapi dia tak tahu macam mana nak berinteraksi secara tepat dengan nas tu. Jadi sebab itu untuk mengundang-undangkan sesuatu
kalau yang tak clear dia tak boleh sebenarnya nak diundang-undangkan. Betul. Nanti masalah pula dalam masalah. Jadi masalah. Bahkan kalaulah dimasukkan, mana tahu nanti yang yang ghulat, yang melampau ni bila dia naik, dia sesatkan yang Asy'ariyah Maturidiyah pula. Sebab itulah itu yang sebenar yang mereka belum luahkan lagi. Nak kata Asy'ariyah Maturidiyah sebenarnya sesat, mereka tak luahkan lagi. Sebab tak ada wewenang lagi. Tapi dalam rujukan-rujukan yang kita tengok, yang mereka punya memang yang muktamad di sisi mereka, Al-Asy'ariyah dan wal Maturidiyah ni adalah ahli bidah, golongan sesat. Jadi kita khawatir kalaulah benda yang tak jelas sama-sama ini dimasukkan, nanti mungkin yang melampau batas ni, yang ekstrim ni, kalau dia menjadi mufti itu macam mana? Jadi ini akan jadi masalah. Walaupun dikatakan kalau Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah saja, nanti akan menyempitkan, akan berlaku kafir mengkafir, sesat menyesat, padahal Asy'ariyah wal Maturidiyah ni manhaj dia adalah manhaj wasati, sederhana, seimbang. Mereka tak akan mudah-mudah untuk kafirkan. Yang masalah yang mudah-mudah mengkafirkan ini yang daripada golongan Hasyawiyah tadi. Hasyawiyah ni. Hasyawiyah yang mereka akan mudah untuk mensyirikkan orang. Mudah-mudah untuk menyesatkan orang. Jadi kalau mereka nanti kalau jadi mufti, ya, memang ramai yang disesatkan nanti ni. Jadi masalah. Jadi ini satu yang perlu untuk disekat lebih awal. Sebab Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah itu adalah manhaj yang sederhana, seimbang, yang dia merangkul semua yang faham-fahaman yang berbeza, selagi mana masih lagi tidak mengeluarkan mereka itu daripada syahadah, lingkungan Islam itu sendiri. Doktor, untuk yang terakhirlah kita nak tutup dah. Kita tengok kitab-kitab yang mensyarahkan Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kebanyakan yang mensyarahkan dua kitab ini sama ada Asy'ariyah Maturidiyah. Menunjukkan pada era Imam Abu Hasan Asy'ari sehingga era sekarang, ahli hadis dah berasimilasi, dah sebati dengan Asy'ariyah Maturidiyah. So macam mana pandangan doktor tentang perkara ini? Ya, betul. Memang kebanyakan syurah ataupun para pensyarah kitab-kitab hadis ini kebanyakannya daripada kalangan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan ini menunjukkan bahawa manhaj Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini sudah diterima secara meluas oleh majoriti ulama. Jadi sesuai dengan istilah al-jamaah itu, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai, maknanya majoriti. Al-Jamaah itu dengan maksud majoriti. Sebab ada juga riwayat lain menyebut as-sawadul azam, majoriti yang terbesar. Jadi kalaulah disebut majoriti terbesar, tiba-tiba dikatakan majoriti terbesar ini salah, tak betul, menyeleweng, yang betul ni yang kelompok minoriti, tak kenalah dengan konsep al-jamaah dan as-sawadul azam tu. Sangat jauh, tak kena. Bahkan Nabi SAW sangat berbangga dengan umatnya kerana ramai. Ana mukathir bikum al-umam. Nabi bangga dengan umat-umatnya yang ramai. Tiba-tiba yang ramai tu semua tiba-tiba ramai semua tak betul menyeleweng. Mana logik? Bahkan Nabi kata 2/3, ada riwayat 1/2, tapi ada satu riwayat kata 2/3 penduduk syurga adalah daripada umatku. Umat Nabi Muhammad ni maknanya 2/3 penduduk syurga nanti, tak berapa bilion ke trilion kita pun tak tahu. Tapi 2/3 itu adalah daripada umatku. Nabi kata menunjukkan bahawa majoriti besar ini adalah yang berpegang dengan yang benar dan mereka yang melayakkan masuk syurga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih pada doktor atas penerangan tentang perkembangan Asy'ariyah dalam kalangan ahli hadis. Ini suatu perbincangan yang kenalah pada era sekarang, yang orang masih sama-sama kenapa ahli hadis tak dimasukkan sekali, ataupun siapa ahli hadis yang sebenar. Rupanya kita dah faham, rupanya ahli hadis tu dah pecah pada dua.
Seperti mana kita kata sufi ada pecah pada dua, ada yang betul muktabar, ada yang batini, dan demikianlah aliran-aliran yang lain. Tapi bila kita sebut Asy'ariyah Maturidiyah, mereka adalah pegangan akidah. So akidah itu yang sebenarnya menentukan seseorang itu di atas jalanan yang benar ataupun tersesat ataupun yang mungkin tergelincir yang boleh membawa kepada kekufuran, na'udzubillah min zalik. Jadi itu yang kita boleh simpulkan pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada episod akan datang, siri yang ke-19, kita akan adakan di Masjid Syekh Haji Ahmad di Negeri Sembilan. Memang kita program di Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Kita akan membincangkan tentang pegangan Asy'ariyah Maturidiyah yang menjadi kelaziman di dalam negara kita. Berjumpa nanti pada 7 November insya-Allah bersama saya Ustaz Hafiz Zafarani dan panel-panel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.